207 rakyat negara ini diisytihar muflis ketika pandemik COVID-19. Perangkaan itu direkodkan sejak Mac 2020 sehingga September tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum kepada Prof. Nadia Dr. Hajah Siti Faridah dan juga rakan-rakan sekalian. Saya dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk kebankrapan. Krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19 telah mencecaskan pendapatan isi rumah dengan ketara. Ramai telah kehilangan pekerjaan, ramai yang tidak menjana pendapatan dan ramai juga tidak boleh mencari pekerjaan yang baru. Seramai 10,317 individu yang telah diisytiharkan muflis sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 hingga Julai tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Merujuk sistem perundangan Malaysia, undang-undang yang digubal oleh Parlimen dipanggil Akta yang terpakai di seluruh Malaysia. Manakala undang-undang subsidiari digubal oleh pihak yang diberi kuasa berdasarkan Akta atau enactment seperti perisytiharan, peraturan, pemberitahuan, kaedah dan undang-undang kecil. Mari kita beralih kepada apa itu kebankrapan. Kebankrapan merujuk kepada satu proses iaitu seseorang penghutang diisytiharkan sebagai bankrupt melalui perintah mahkamah atas partisyen penghutang atau partisyen penghutang itu sendiri. Segala harta kepunyaan individu bankrupt yang tidak bercagar adalah terletak di bawah penguasaan Ketua Pengarah Insolvensi KPI. KPI tersebut akan mentadbir segala aset individu bankrupt dan mengendalikannya bagi melansaikan hutang-hutang. Ini bermaksud selepas diisytiharkan bankrupt, kesemua aset akan diletakkan di bawah pengendalian KPI dan individu bankrupt tidak mempunyai kuasa ke atas harta-harta tersebut. Hasil jualan harta akan diagihkan kepada penghutang yang telah memfailkan borang bukti hutang dan bukti hutang tersebut telah diperakukan oleh Ketua Pengarah Insolvensi KPI. Keberhutangan melebihi RM50,000, pihak penghutang boleh memfailkan kebankrapan terhadap penghutang. Namun, dengan pengenalan Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan penyakit coronavirus, Akta 829 yang berkuat kuasa pada 23 Oktober 2020, amaun minimum keberhutangan daripada RM50,000 telah dinaikkan kepada RM100,000 dan peruntukan ini hanya berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2021. Seterusnya, adakah kebarangkalian seseorang individu diisytiharkan bankrupt tanpa pengetahuannya? Secara ringkasnya, seseorang individu boleh diisytiharkan bankrupt tanpa pengetahuan individu itu sendiri. Ini mungkin disebabkan oleh dokumen undang-undang telah dihantar ke alamat lama, individu tidak hadir ke mahkamah sewaktu kes kebankrapan disebut, individu enggan menerima atau membuka apa-apa dokumen undang-undang yang telah dihantar ke alamat mereka, atau individu tersebut tidak membaca surat khabar tempatan sekiranya penyerahan dibuat secara penyampaian ganti. Seterusnya, adakah seseorang individu boleh mengisytiharkan diri sendirinya sebagai bankrupt sekiranya tidak mampu menjelaskan hutang? Seseorang individu boleh membuat permohonan ke mahkamah untuk mengisytiharkan dirinya bankrupt seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Insolvensi 1967 dan Kaedah 102/1 Kaedah-Kaedah Insolvensi 2017. Individu tersebut perlu memfailkan partisyen di mahkamah tinggi dengan mengisytiharkan ketidakmampuan menjelaskan hutang kepada pemihutang.
Tiada jumlah minimum untuk mengisytiharkan diri sendiri sebagai muflis. Setelah partition dikemukakan, partition tidak boleh ditarik balik tanpa kebenaran mahkamah. Assalamualaikum Doktor, nama saya Rashidah binti Abdullah, nombor matrik A178486. Pada awal video ini disiarkan, kita dapat melihat pelbagai kes kebankrapan yang berlaku ketika pandemik COVID-19. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, sejumlah lebih 10,000 individu diisytiharkan bankrupt sejak Mac 2020 sehingga kini. Perdana Menteri juga memaklumkan lebih 1,000 syarikat berdaftar telah terpaksa gulung tikar dalam tempoh yang sama disebabkan oleh keadaan pandemik. Okey, setelah diberikan perintah kebankrapan, bankrupt hilang kelayakan daripada yang pertama memegang sebarang jawatan di dalam kerajaan ataupun badan berkanun. Yang kedua, menjalankan perniagaan secara persendirian atau perkongsian atau syarikat yang baru. Yang ketiga, meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran mahkamah dan yang keempat, menguatkuasakan haknya di bawah undang-undang tertentu dan juga membuat atau mengikat sebarang kontrak perniagaan. Adakah seseorang yang telah bankrupt dibenarkan untuk menguruskan hartanya sendiri? Menurut Akta Seksyen 8, Subseksyen 1, Perengan B, Akta Insolvensi 1967, bankrupt tidak dibenarkan untuk menguruskan hartanya sendiri kerana segala aset dan harta bankrupt yang tidak bercanggal dan ianya terletak di bawah hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Oleh itu, segala transaksi atau urusan penjualan berkaitan dengan harta bankrupt hendaklah melalui Ketua Pengarah. Okey, seterusnya, apabila seseorang itu telah diisytiharkan bankrupt, apakah yang akan berlaku terhadap hartanya dan bolehkah ia pergi ke luar negara? Menurut Seksyen 48 Subseksyen 1 Perengan A Akta Kebankrapan 1967, semua harta hendaklah terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Seorang bankrupt sama sekali tidak dibenarkan keluar negara kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Insolvensi ataupun pihak mahkamah. Seterusnya, bolehkah seorang yang bankrupt membuat pinjaman dengan bank dan apakah risiko yang dihadapi oleh pihak bank? Seorang yang bankrupt hanya boleh membuat pinjaman dengan bank tidak melebihi RM1,000. Sekiranya bankrupt berniat untuk buat lebih, beliau harus maklumkan pada pihak bank mengenai status kebankrapannya. Sekiranya gagal, beliau akan dianggap melakukan kesalahan di bawah Akta Insolvensi 1967 dan pihak bank juga perlu menanggung semua risiko sekiranya pinjaman yang bankrupt gagal terhadap pembayaran tersebut. Itu sahaja daripada saya, Doktor. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Khatijah binti Jafarullah dan nombor matrik saya ialah A177829. Bolehkah seseorang itu mengekalkan jawatan sebagai pengarah syarikat jika dia diisytiharkan bankrupt? Menurut Akta Syarikat 2016, di bawah Seksyen 198(1)A memperuntukkan bahawa seseorang tidak boleh memegang jawatan sebagai pengarah syarikat atau sama ada secara langsung dan tidak langsung terlibat atau mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat jika orang itu seorang bankrupt yang belum dilepaskan. Jadi, seorang bankrupt yang belum dilepaskan hilang kelayakan untuk menjalankan tugas sebagai pengarah syarikat. Sekiranya seorang bankrupt ingin mengekalkan jawatan tersebut, permohonan hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah Insolvensi atau mahkamah. Perlu juga diingatkan bahawa tanpa kebenaran Ketua Pengarah Insolvensi dan mahkamah, bankrupt turut dilarang daripada bekerja di syarikat milik pasangan, anak atau saudara mara dan menjalankan perniagaan pemilikan tunggal. Apakah kesan ke atas seorang bankrupt yang mempunyai pekerjaan dalam profesi tertentu? Seseorang yang bankrupt tidak dibenarkan melibatkan diri dalam sebarang perdagangan atau profesi tertentu di mana mungkin terdapat sekatan tertentu yang akan dikenakan oleh persatuan profesion atau pihak berkuasa pelesenan seperti peguam, akaunten, doktor atau bertindak sebagai pengarah syarikat. Individu muflis
tidak boleh memiliki perniagaan atau menjadi sebahagian daripada pemilik perniagaan. Jadi, setelah muflis, individu tersebut tidak boleh melakukan sebarang perniagaan. Apakah perbezaan antara pembatalan perintah kebangkrapan dan pelepasan perintah kebangkrapan? Pembatalan merujuk kepada penamatan perintah kebangkrapan yang telah dibuat terhadap seorang bankrupt seolah-olah beliau tidak pernah dibangkrupkan. Sebaliknya, pelepasan perintah kebangkrapan melepaskan seorang bankrupt dari kesemua hutang-hutang yang boleh dibuktikan dalam kebangkrapan kecuali hutang kepada kerajaan, negeri dan peguam negara yang berkaitan dengan bon-bon wang jaminan, dan mana-mana hutang boleh dibuktikan yang mana disebabkan oleh penipuan atau pecah amanah. Bagaimana seorang bankrupt boleh dilepaskan daripada kebangkrapannya? Yang pertama, perintah pembatalan di bawah Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967. Permohonan ini difailkan oleh bankrupt ke mahkamah apabila keseluruhan tuntutan hutang dibayar sepenuhnya oleh bankrupt melalui ketua pengarah insolvensi kepada pemiutang-pemiutang yang telah membuktikan hutang dalam kebangkrapan beserta fee dan kos pentadbiran kes. Mahkamah akan membatalkan kes kebangkrapan apabila mahkamah berpuas hati bahawa hutang bankrupt telah diselesaikan sepenuhnya. Yang kedua, pelepasan melalui perintah mahkamah di bawah Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967. Permohonan ini difailkan oleh bankrupt pada bila-bila masa ke mahkamah selepas perintah kebangkrapan. Mahkamah akan meneliti laporan ketua pengarah insolvensi mengenai sikap dan kelakuan bankrupt sepanjang tempoh pentadbiran kebangkrapan. Mahkamah juga akan membuat keputusan sama ada untuk memutuskan pelepasan mutlak, pelepasan bersyarat ataupun menolak permohonan pelepasan. Yang ketiga, pelepasan melalui CJ Ketua Pengarah Insolvensi di bawah Seksyen 33A Akta Insolvensi 1967. Bankrupt boleh memohon untuk pelepasan melalui CJ Pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi jika suatu tempoh 5 tahun telah tamat dari tarikh perintah kebangkrapan. Antara faktor yang diberi pertimbangan oleh Ketua Pengarah Insolvensi ialah alasan permohonan, peratusan dividen yang boleh dibayar, kerjasama dan sikap bankrupt sepanjang pentadbiran kes dan kepentingan pihak pemiutang. Namun, Ketua Pengarah Insolvensi boleh melepaskan 4 kategori bankrupt tanpa bantahan daripada pemiutang di bawah Seksyen 33A yang dibaca bersama Seksyen 33B2A. 4 kategori tersebut ialah bankrupt atas alasan sebagai penjamin sosial, bankrupt didaftarkan sebagai orang kurang upaya di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008, bankrupt yang telah meninggal dunia, dan bankrupt yang menghidap penyakit serius yang telah disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan. Yang keempat, pelepasan automatik di bawah Seksyen 33C Akta Insolvensi 1967. Melalui pindahan Akta Insolvensi 1967 yang berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017, bankrupt boleh memohon untuk dilepaskan daripada kebangkrapan dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pemfailan pernyataan hal ehwal dengan syarat-syarat tertentu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.